Jadi sebelum itu untuk dimaklumkan bahawa jumlah kutipan bagi tabung baik kulit surau bagi masyarakat Rohingya di Pulau Jaya Johor yang kita edarkan tadi, alhamdulillah berjumlah RM1,358.70. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan sumbangan itu menjadi saham di akhirat insya-Allah. Dan suatu sumbangan setakat ini, satu sumbangan yang datang daripada orang, sumbangan dan aku janji hanya satu ni, sulung ni, iaitu daripada Dewan Pemuda PAS Kawasan Shah Alam. Aku janji sumbangan RM5,000 melalui cek. Jazakumullah khairan katsira pada Dewan Pemuda PAS Shah Alam. Yang lain-lain kita masih menerima orang. Jadi kita masih menunggu ya, sama ada sumbangan dalam bentuk peribadi ataupun kawasan dengan jumlah yang masing-masing ya. Sudah dapat ya, di tangan kita ada usul ya. Maka buka muka surat yang usul diterima untuk dibahas. Jadi usul yang pertama ialah pemerkasaan jawatan kuasa tata tertib PAS Pusat. Dengan ini saya menjemput pembawa usul, iaitu dari Wakil Dewan Pemuda PAS Kawasan Dungun, untuk membentangkan usul nombor 3. Dungun dipersilakan. Sila nyatakan nama, bentang usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pengurusi Tetap, Saudara KP dan staf pimpinan, para perwakilan dan rumah Kristian. Saya Muhammad Fakhruddin bin Abdullah dari Dewan Pemuda PAS Kawasan Dungun. Dengan ini membentangkan usul nombor 3. Usul diterima untuk dibahas. Pemerkasaan jawatan kuasa tata tertib PAS Pusat. Memandangkan banyak kes-kes disiplin di kalangan PAS tidak ditangani dengan baik, menyebabkan lahirnya ahli maupun pimpinan yang sewenang-wenangnya melanggar disiplin parti dan arahan-arahan parti, sehingga menyebabkan organisasi PAS di pelbagai peringkat menjadi keliru dan bermasalah. Maka Utama Dewan Pemuda PAS Pusat pada hari ini mengusulkan A. Diperkasakan jawatan kuasa tata tertib PAS dengan memberi kuasa penuh kepada mereka untuk menerima laporan, menyiasat dan seterusnya menghakimi kes-kes disiplin, tidak seperti mana hari ini yang perlu dihantar laporan dan siasatan kepada pejabat agung terlebih dahulu. B. Memberi sama untuk memilih pengurusi dan ahli jawatan kuasa tata tertib PAS di kalangan veteran parti dan juga mereka yang tidak memegang sebarang jawatan dalam PAS. Sekian saya bentang untuk dibahaskan. Terima kasih wakil daripada Dungun yang membentangkan usul yang pertama, iaitu pemerkasaan. Usul pertama yang dibahas iaitu pemerkasaan jawatan kuasa tata tertib PAS Pusat. Jadi saya minta pada penyokong kepada usul ini, yang pertama ialah daripada Pematang Pauh. Wakil Pematang Pauh, silakan. Ustaz Nasai.
Pematang Pauh. Awak apa? Tak, dia ada persetujuan di sini ni. Atau minta daripada Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rizwan dari Subang. Subang menyokong usul yang dibentangkan oleh Dungun dengan pindaan. Subang mencadangkan supaya jawatan kuasa tertib PAS Pusat diletakkan di bawah seliaan Majlis Syura Ulama. Maksud kata, ni cadangan dengan pindaan. Maksud kata kita meletakkan segala pelantikan, susun atur, endorsement kepada jawatan kuasa tertib PAS di bawah seliaan pusat, seliaan Majlis Syura Ulama. Kalau sebelum ini di bawah seliaan jawatan kuasa kerja PAS Pusat, cuma dari segi pelaksanaannya kita ubah kepada MSU, itu saja. Sokong dengan pindaan. Jadi Subang menyokong dengan pindaan. Ada bangkangan? Serdang? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Hud daripada Sedang. Bukan nak menyokong ataupun bukan nak membangkang, cuma persoalan. Dalam muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri Sembilan yang lepas, asalnya usul ni adalah tajuk adalah memperkasa kedudukan Majlis Syura Ulama. Dan kita dah setuju bahawa Subang akan membawa ataupun menghantar usul tersebut ke peringkat Pemuda PAS Malaysia. Jadi kita nak tanya, adakah usul itu embeddedkan dalam usul yang dibawa oleh Dungun? Kerana pada penilaian kami, jika melihat kepada apa yang dibawa oleh Dungun ini adalah sedikit lebih mikro berbanding apa yang dibawa ataupun yang dibentangkan oleh pihak Subang. Jadi sedang ingin bertanya apakah status kepada usul tersebut, dan bagi usul-usul yang sekiranya tidak keberatan kepada jawatan kuasa usul untuk membentangkan sedikit usul-usul yang lain itu, dan usul-usul daripada kawasan-kawasan lain yang telah digabung jalinkan dengan kawasan-kawasan yang ada dalam usul-usul yang di-summarizekan pada hari ini. Allah Alam. Sebelum kita proceed untuk bincangan, kita nak tahu status dulu. Dalam perkara usul ini, Pemuda PAS Malaysia dia akan melantik jawatan kuasa usul yang bertujuan untuk menapis segala usul-usul yang telah dikemukakan melalui Mesyuarat Agung Kawasan Pemuda Kawasan-kawasan seluruh negara. Maka sebab itu, usul-usul yang dibentangkan pada hari ini ataupun muktamar menyerah sebulat kepercayaan kepada usul untuk memilih usul-usul sama ada diterima bahas ataupun diterima tanpa dibahas. Jadi sebab itu kita lihat di tangan perwakilan semua bahawa usul yang dikemukakan oleh Dewan Pemuda PAS Dungun ini adalah berlandaskan kepada apa yang tertulis. Jadi kita cuma membahaskan usul yang terkandung dalam surat usul ini saja. Jadi sebab itu saya bertanya tadi, penyokong pertama daripada Pematang Pauh dan juga Subang untuk membahaskan usul ini. Dan sekiranya kita tak setuju, maka kita boleh menyatakan pendirian kita tak setuju di atas usul yang ada di tangan sesaudara semua. Jadi tadi ada yang bangkang usul ini tak? Tadi Subang menerima usul ini dengan pindaan, iaitu dengan meletakkan jawatan kuasa tata tertib PAS ini diletakkan di bawah Majlis Syura Ulama. Itu pindaan yang
yang dikemukakan oleh Subang. Pematang pauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang Pau menyokong penuh usul yang dikemukakan oleh Dewan Pemuda PAS Dungun. Apabila kita melihat contoh dalam satu-satu organisasi, kilang ke apa ke, kan, apabila proses audit dilakukan untuk menjamin ketelusan audit tersebut, maka pihak ketiga dilantik untuk membuat auditan. Jadi apa yang berlaku, sebagaimana kita maklum dalam proses yang berlaku dalam organisasi kita, di mana kita melihat flow-nya, tapisan dibuat dari peringkat internal dahulu, kan? Jadi apabila tapisan dibuat di peringkat internal, orang kata apa, kita takut kredibiliti itu dipertikaikan oleh setengah pihak. Jadi dicadangkan supaya jawatankuasa asing dilantik supaya kredibiliti jemaah kita terjamin, di mana proses penerimaan laporan dilakukan oleh pihak ketiga, proses penapisan dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi ini maksud yang dicadangkan oleh Dewan Pemuda PAS Dungun dan Dewan Pemuda PAS kawasan Matang Pau menyokong penuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pematang Pauh. Jadi sekarang ini kita ada dua cadangan. Pertamanya, menerima sepenuhnya usul yang pertama yang untuk dibahas ini, iaitu pemerkasaan jawatan kuasa tata tertib PAS Pusat, dan yang kedua iaitulah pemerkasaan jawatan kuasa tertib diterima usul ini dengan pindaan. Jadi kita ada dua cadangan di sini, dan tidak ada apa reaksi daripada muktamirin, mungkin kerana penat ataupun terlalu kenyang. Ya, Lembah Pantai. Nyatakan menyokong atau tidak menyokong. Nyatakan nama dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Tetap, saya Muhammad Hafiz bin Habil daripada kawasan Lembah Pantai. Saya Menyokong usul ini tanpa sebarang pindaan. Memandangkan saya berpandangan, pihak kami berpandangan bahawa jawatan kuasa tata tertib haruslah bebas sepenuhnya daripada mana-mana organ parti ataupun institusi parti. Saya tidak bias kepada Majlis Syura Ulama ataupun sebaliknya. Kita ambil jangkaan untuk akan datang. Seandainya berlaku masalah disiplin di kalangan ahli Majlis Syura Ulama, maka siapa yang akan bertanggungjawab untuk ambil tindakan disiplin di situ? Itu saja pandangan saya. Allah. terima kasih Lembah Pantai. Ya, Kuala Kedah, sila nyatakan sokongan atau tidak menyokong. Seorang lagi, mana kita undi? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Radhi Abu Bakar, perwakilan Dewan Pemuda PAS kawasan Kuala Kedah. Yang pertamanya, usul ini merupakan sekadar ataupun usul yang telah pun dibentangkan pada muktamar yang lepas oleh Seri Gading
dan dibahaskan oleh Kota Baru dan Kuala Kedah, dan kita menerima usul secara dasarnya pemerkasaan jawatankuasa tata tertib. Dan sekali lagi hari ini Kuala Kedah bangun untuk menyokong usul ini, iaitulah untuk pemerkasaan jawatankuasa tata tertib supaya isu-isu yang berlaku dalam parti dapat diuruskan dan diselesaikan dengan lebih terancang, tersusun dan rapi, insya-Allah. Bila kita bercakap tentang disiplin, bila kita bercakap tentang tata tertib, ia melibatkan soal sikap. Saya nak sebut secara ringkas dalam muktamar kita, soal sikap. Apabila kemarin muktamar kita hampir tertangguh 1 jam lebih, dia bermula daripada sikap kita semua. Saya tidak menyalahkan mana-mana, termasuklah kami sendiri. Mungkin kita tidak mengambil berat persoalan ini. Demikianlah dalam perbahasan-perbahasan ucapan yang dikemukakan oleh wakil-wakil daripada negeri tadi. Ada sebahagiannya yang mengambil pendekatan untuk menyindir-nyindir saudara Ketua Pemuda, dan saya rasa tindakan itu adalah kurang bijak dan adalah kurang bersesuaian. Saya tidak bermasalah untuk menegur kerana kita faham, tetapi janganlah sampai teguran itu bertujuan untuk menjatuhkan air muka seseorang dalam khalayak seperti ini. Ini persoalan sikap. Saya setuju dengan beberapa perwakilan rakan-rakan yang menyatakan kita perlu baca Quran betul. Saya setuju. Tetapi cara dan sikap kita untuk menegur bukanlah sedemikian rupa, kerana ia lebih kepada bertujuan untuk menyatuhkan air muka seseorang. Oleh sebab itulah bila kita sebut tentang pemerkasaan jawatankuasa tata tertib, maka dia bermulakan daripada sikap kita sendiri. Sekiranya kita okey, maka insya-Allah masalah dalam parti kita akan selesai tanpa memerlukan kepada kerja berat daripada jawatankuasa tata tertib. Sekali lagi, Dewan Pemuda PAS kawasan Kuala Kedah menyokong usul yang dikemukakan oleh sahabat daripada Dewan Pemuda PAS kawasan Dungun untuk diperkasakan jawatankuasa tata tertib ini. Sekian, terima kasih. Jadi untuk saya rasa tidak ada apa yang perlu di ini. Jadi dengan ini, apakah pertanyaan pertama bersetuju menerima usul ini? Kalau setuju, cakap setuju. Dengan ini, usul yang pertama, pemerkasaan jawatankuasa tata tertib PAS Pusat diterima dengan sebulat suara. Yang kedua, kita pergi pada usul yang keempat ataupun yang kedua untuk dibahas. Had usia keahlian pemuda PAS, minta wakil daripada Dewan Pemuda PAS Kelang Patah untuk membentangkan usul. SU Nasai. Ya tak? Nasai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kursi tetap Al-Fadil Ustaz Kamal Syari, Ketua Pemuda, Timbalan Ketua Pemuda, Naib Ketua Pemuda, seterusnya para perwakilan sekalian. Sebelum anda membentangkan usul ini, anda mohon sekiranya ada sahabat-sahabat di sebelah anda tertidur, boleh gerak-gerakkan. Kerana usul yang ingin kami bentangkan adalah satu benda yang perlu didengar daripada awal tanpa sedikit pun tertinggal, kerana ia berkaitan dengan had umur pemuda. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Kecemerlangan kepimpinan sebuah organisasi tidak lari dari kekuatan dan kualiti barisan pelapis dan perkadiran yang dimilikinya. PAS semenjak penubuhannya menyandarkan pembinaan kepimpinan tertinggi parti kepada usaha perkadiran dan pembentukan pelapis kepimpinannya, yang dibentuk dari peringkat akar umbi bermula jawatankuasa pemuda, jawatankuasa muslimat, cawangan, hinggalah ke peringkat dewan-dewan di PAS Pusat. Bagi para penyokong pemuda jemaah, sama ada di peringkat cawangan, kawasan, negeri dan pusat, pengalaman tarbiyah secara langsung di semua peringkat menjadi bekalan dan panduan kepada kita untuk meletakkan diri mereka sebagai barisan hadapan yang bersedia untuk menggalas kepimpinan parti di peringkat setempat dan nasional.
Kekuatan barisan pelapis kepimpinan ini boleh dicapai sama ada secara semula jadi, natural, ataupun melalui satu proses pembentukan penyusunan organisasi. Petunjuk silam yang boleh dijadikan ibrah ialah seperti ketokohan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, panglima termuda di zaman junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid yang dilantik mengepalai bala tentera muslim menghadapi ancaman tentera Baizatin Rum, menggambarkan ketinggian kualiti kepimpinan pemuda di zaman sahabah. Usamah bin Zaid yang berumur sekitar 18 tahun memimpin bala tentera muslim ke medan peperangan dan berjaya kembali tanpa sebarang kematian di kalangan anggota tentera yang dipimpinnya. Ibnu Abbas juga diriwayatkan dalam usia 23 tahun telah dilantik menganggotai Majlis Syura di zaman kepimpinan Umar Al-Khattab. Kedua kisah pemuda hebat yang disebutkan di atas tadi, yang saya sebutkan tadi, mempunyai iktibar yang cukup besar. Kepercayaan yang diberikan bukan oleh orang-orang biasa, tetapi oleh Rasulullah dan Khalifah Umar yang merupakan Khulafah Ar-Rasyidin. Pastinya tindakan ini selari dengan kehendak Allah untuk kita Dewan Pemuda PAS Malaysia menjadikan sebagai role model. Melihat kepada penyusunan organisasi di dalam PAS, antara sumber kepada pembentukan barisan pelapis kepimpinan parti ini ialah datangnya daripada Dewan Pemuda PAS. Perlembagaan terkini meletakkan ahli PAS lelaki yang berumur di bawah 40 tahun ke bawah adalah menjadi ahli kepada Dewan Pemuda PAS. Pemilihan dan perlantikan kepimpinan pemuda yang diambil dari ahli-ahli pemuda yang berumur 40 tahun ke bawah, kecuali timbalan ketua pemuda dan ketua pemuda PAS Pusat yang boleh diisi oleh pendukung parti yang berumur lebih daripada 40 tahun. Keanggotaan sebagai pemuda atau belia ini juga selari dengan Akta 668 di dalam Undang-Undang Malaysia. Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 memberikan definisi bahawa belia atau pemuda adalah artinya seorang yang berumur tidak kurang 15 tahun dan tidak lebih daripada 40 tahun. Di peringkat antarabangsa seperti di Indonesia, mereka meletakkan definisi pemuda ialah berumur di antara 18 hingga ke 35 tahun. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meletakkan definisi muda dewasa ini julat antara 20 hingga 24 tahun. Bagi negara kita Malaysia sehingga Julai 2014, populasi negara ialah seramai 30 juta orang dengan hampir 17 adalah berumur di antara 15 hingga 24 tahun. Dan 41% pula berumur di antara 25 hingga 54 tahun. Dengan umur purata bersamaan 27.7 tahun. Bagi kumpulan umur 25 hingga 54 tahun, majoritinya adalah yang berumur di antara 25 hingga 35 tahun. Dewan Pemuda PAS Gelang Patah melihat kematangan para pendukung ahli pemuda telah terbukti seawal 30 hingga 35 tahun. Ini membayangkan kesediaan kita sebagai pemuda untuk bergerak ke hadapan apabila usia telah melebihi 35 tahun. Bahkan ramai pendukung pemuda di kalangan 30-an telah dilihat cukup matang bergandengan bersama barisan ahli PAS yang lebih senior. Tenaga kerja pemuda ini juga dapat digembeling dengan lebih tersusun sekiranya tiada pertindihan keahlian dewan, seperti keahlian di dalam Dewan Pemuda, juga Dewan Ulama, agar struktur arahan dan kawalan command control structure dapat berfungsi dengan baik. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada latar belakang yang dinyatakan tadi, serta untuk memastikan kelangsungan jamaah ditunjangi pelapis kepimpinan yang dinamik dan relevan, di samping memperkasakan tenaga kerja pemuda di dalam PAS, Dewan Pemuda PAS Gelang Patah mengesyorkan yang pertama,
Perubahan definisi kepada keanggotaan Dewan Pemuda seperti pasal 32(2) ceraian A dengan menggantikan had umur 40 tahun ke bawah kepada 35 tahun dan ke bawah. Yang kedua, penetapan tenaga kerja ahli-ahli PAS yang berumur 30 tahun, 35 tahun dan ke bawah agar berada di bawah satu dewan di dalam parti dan tidak berada di dalam dua dewan yang berasingan pada masa yang sama. Dewan Pemuda PAS Gelang Patah yakin bahawa kajian dan pindaan kepada fasal-fasal perlembagaan yang saya sebutkan tadi juga, syur pemfokusan tenaga kerja hanya di bawah satu dewan akan mampu menyediakan barisan kepimpinan pelapis yang mantap dan unggur ke arah menggalas tanggungjawab yang lebih besar, seterusnya memperkasa jemaah untuk bergerak dengan lebih tersusun dan relevan. Pemuda hari ini perlu berjiwa besar. Bukanlah pemimpin yang memikirkan bagaimana hendak mengekalkan kedudukan sebagai pemimpin di dalam Dewan Pemuda PAS Pusat. Tetapi pemuda perlu memikirkan bagaimana ingin meramaikan seramai mungkin barisan kepimpinan pelapis daripada Dewan Pemuda di peringkat negeri dan kawasan. Dengan ini, Dewan Pemuda memohon agar usul ini diterima dan Gelang Patah mengalu-alukan perbahasan yang sehat daripada antum semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Dewan Pemuda Gelang Patah. Jadi seruan pertama dia supaya yang tidur sila bangun. Bangun. Jadi dengan ini majlis minta semua berdiri. Luruskan apa yang patut lurus. Gerak-gerakkan untuk dapat sedikit oksigen ya. Nampak slow sangat ni. Ya. Allah. Terima kasih. Duduk. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Dewan Pemuda PAS Gelang Patah di atas pembentangan usul yang bersangkutan dengan had usia keahlian pemuda. Maka dengan ini saya membuka kepada yang menyokong. Yang menyokong dulu. Yang menyokong usul ini. Kalau tak ada sokong, bermakna secara automatiknya usul ini ditolak, tak payah dibahas. Baik, dengan ini muktamar mengisytiharkan usul yang keempat dan kedua untuk dibahas ini tidak diterima dengan majoriti muktamirin. Seterusnya saya berpindah kepada usul yang ketiga, iaitu usul yang dibawa oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia bersangkutan dengan usul menyelamatkan negara. Dipersilakan Fadil Ustaz Fakhrul Razi Mukhtar untuk membawakan usul ini. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Tetap yang dihormati Ketua Pemuda PAS, Timbalan Ketua Pemuda, Naib Ketua Pemuda Barisan Esko, Ketua Pemuda, para perwakilan, pemerhati dan saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah,
Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini kita dapat menjalankan muktamar kita dalam keadaan yang baik walaupun agak panas. Dan saya mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia dengan ini nak mengusulkan tentang usul selamatkan negara, yang mana kita kena mengetahui dan kena sedar sebagai rakyat Malaysia, khususnya pendukung-pendukung parti pada hari ini, untuk sama-sama kita menyadari bahawa negara kita dalam keadaan bahaya pada ketika ini. Okey, bertenang para mutamirin. Sila bertenang. Okey, teruskan ucapan. Keselamatan dan unit amal, pastikan unit media kita keluarkan seketika. Unit media, teman-teman media. Para mutamirin sila bertenang. Sila bertenang. Faizul. Media keluar dulu. Media keluar dulu. Media keluar dulu. Okey, boleh mula dah? Kalau tak saya minta Ustaz Nik je bacakan bahas terus ni. Okey Seperti mana yang kita ketahui bahawa negara kita pada ketika ini mengalami pelbagai krisis yang cukup bahaya, yang mana kita mengetahui sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan segera, sudah pasti dia akan memberi kesan yang cukup besar kepada negara kita, kepada rakyat kita, bukan sahaja pada generasi sekarang, tetapi yang akan menanggung kesannya pada yang lebih besar pada generasi kita yang akan datang. Malaysia dalam keadaan yang amat kritikal dan bahaya. Begitulah perkataan yang boleh saya gambarkan untuk membuka pentas usul bertajuk Selamatkan Negara. Saya mewakili Pemuda PAS Malaysia dengan tegas menyatakan bahawa Malaysia kini diambang yang amat bahaya. Melihat kepada situasi ekonomi yang kian parah, dengan pelbagai isu yang melanda negara kita, maka kita di sini harus bertindak memulakan langkah untuk kita berusaha bersungguh-sungguh menyelamatkan negara kita daripada terus diperintah oleh barisan UMNO, Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO dan UMNO yang cukup karap pada hari ini. Menginsafi bahawa pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST yang mana menambah beban rakyat dan kos sara hidup, malah di bawah kepimpinan Perdana Menteri, isu perkauman dan sensitiviti agama semakin kerap berlaku. Kerajaan pimpinan Najib langsung tidak mengendahkan keluhan rakyat yang sangat terbeban, dan baru-baru ini sekali lagi kita dikejutkan, walaupun isu GST masih belum lagi reda, kita dikejutkan dengan kos peningkatan bahan api petrol yang akan menambah lagi beban rakyat. Tidak cukup dengan itu, kita dikejutkan dengan krisis kewangan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, di mana syarikat tersebut gagal menjana pulangan yang setimpal kepada pelaburan yang dikeluarkan sehingga mencecah berbilion ringgit. Yang mana pada ketika ini kita melihat kerajaan terpaksa menanggung hutang yang cukup besar, yang mana sudah pasti akan membebankan rakyat pada masa akan datang. Dan tidak lama selepas itu kita dikejutkan lagi dengan isu tabung haji, apabila tabung haji menjadi begitu popular selepas pembelian sebidang tanah seluas setengah padang bola sepak hangat diperkatakan, yang mana kita sedia maklum bahawa tabung haji ini satu institusi yang cukup harum namanya di peringkat antarabangsa. Tetapi dengan wujudnya golongan GST di dalam tabung haji, geng samun tabung haji, yang berada ataupun menguruskan kewangan tabung haji pada hari ini dengan sewenang-wenangnya, mereka menggunakan duit pendeposit tabung haji untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh mereka sendiri. Oleh yang demikian, maka Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia pada hari ini mengusulkan supaya
diserahkan kembali mandat kepada rakyat dengan membubarkan parlimen bagi membolehkan rakyat membuat pilihan dan memilih semula kerajaan secara demokratik, kerana kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak kini berdepan dengan krisis keyakinan pada tahap maksimum. Dengan itu, saya memohon perkara ini dibahaskan untuk mendapat kelulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bahagia Ustaz Fakhrul Razi atas bentangan usul yang membabitkan selamatkan negara. Jadi dengan ini saya membuka kepada muktamirin, kepada kawasan yang menyokong dahulu kepada usul ini. Kalau tak ada nyokong ni jadi macam tadi ni. Tapah. Tapah mai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, perwakilan dari Dewan Pemuda PAS kawasan Tapah, menyokong. Sebab kalau kita lihat di sini, menyokong usul ini, kerana kalau kita lihat trend ini semakin lama semakin teruk dan bencananya sekarang sudah menimpa di kalangan rakyat Malaysia pada ketika ini. Saya berani menyatakan bahawa dalam masa 5 tahun sekiranya trend hutang ini berterusan, kita akan dijajah semula. Saya berani menyatakan sedemikian. Kerana kita kena ingat, jikalau negara ini muflis, dia bukan macam syarikat muflis. Jikalau negara ini muflis, creditor nation ataupun negara-negara pemiutang akan datang untuk menyusun semula sistem keuangan kita, dan dalam masa yang sama dia akan mula menjajah sistem politik kita semula. Jadi saya harapkan dengan usul ini diterima tanpa sebarang perbahasan yang lebih lanjut lagi, terimalah dengan seadanya, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya pembubaran parlimen kita kena mendesak kerajaan, parti pemerintah yang ada pada hari ini, kita kena desak mereka untuk bubarkan parlimen, berikan mandat semula kepada rakyat, dan insya-Allah kita akan menang. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Tapah. Jadi ada bantahan. Sedang bantah. Apa kau nak bantah ni? Sila Ustaz, sila, fadal. Nyatakan nama dengan ni tidak menyokong ya. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Salam. Tetap Barisan KP Exco, para perwakilan. Baik, berkenaan dengan usul yang telah dibentangkan Nazir Sedang, Khairul Nazir Sedang. Berkenaan dengan usul ini, pertama sekali kenapa kita rasa perlunya ada penolakan, sebab usul ini terlampau general, di mana kita kena tahu penglibatan kita dalam membubarkan sebuah parlimen melibatkan proses. Kalau pemuda datang dengan usul yang terlampau pukul rata, di mana sejak daripada awal muktamar ini kita dicanang-canangkan tentang professionalism, efektif dan juga efisien dalam membuat keputusan. Usul ini kita tak nampak ia boleh pergi jauh. Okay, kita tak nampak dia boleh pergi jauh. Sebab ia melibatkan tentang pentadbiran sebuah negara, di mana mungkin kita percaya kapasiti pemuda boleh pergi sejauh itu. Cumanya usul ni terlampau general ataupun terlampau mentah untuk kita tembus bagi jadi. Kerana apa? Kita takut kalau usul ni dibuka hanya untuk mendatangkan awareness, tapi tak ada sebarang tindakan solid. Okay? So kalau mohon izin dari peringkat sedang kitab, kalau usul ni boleh ditolak ataupun diterima dengan pindaan yang besar, kita kena amati betul-betul proses. Contohnya, undi tidak percaya di parlimen. Apa lagi? Contohnya,
proses lah. Kita nak cerita tentang proses. Sebab kalau saya boleh bertanya kepada Muktamirin hari ini, bagaimana kita nak realisasikan pembubaran parlimen kalau usul yang diterima dan esok bubar parlimen? Ada siapa yang boleh bantu saya untuk memastikan proses pembubaran parlimen melalui usul ini dibuat secara realiti? Kita tak nak perkara ini melibatkan retorika semata-mata, sebab ini melibatkan kredibiliti pemuda itu sendiri. So jadi daripada peringkat sedang, kita tegas kalau nak terima usul ni perlu dipinda besar-besaran, sebab ia melibatkan satu mandat sangat-sangat terlampau besar, di mana tak ada perincian. Kita boleh sebut tentang isu, kita boleh sebut tentang perkara-perkara yang mungkin popular, okay? Sebab sekarang ni isu 1MDB, isu GST kita nampak kelihatannya popular. Kita tak nak hanya kejar pada popularity, tapi efficiency dan juga effectiveness yang boleh bawa usul ni pergi lebih jauh. Secara tidak langsung membawa pemuda pada satu tahap yang lebih matang dan juga profesional. Baik. So saya membawa dua perkara dalam sedikit ucapan ini. Pertama, sama dia akan ditolak ataupun pindaan yang secara besar secara teknikal. Okey. Dan mohon kepada perbahasan daripada perwakilan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Serdang. Jadi saya mohon sokongan daripada penolakan tadi. Gerik, sila gerik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Mujahid bin Ayar Haji Mu'afadil daripada perwakilan GRI. Ana bersetuju dengan Serdang berkenaan dengan usul tadi, iaitu ana agak risau sebab kita usul ni kita akan laksana lepas mana muktamar. Jadi adakah kita betul-betul nak laksana, kita nak suruh ataupun kita nak gesa rakyat untuk turun ke jalanan untuk membubarkan parlimen? Wallahu a'lam. Ana nak petik satu untaian kata daripada Syekh Al-Qardawi yang menjadi silibus dalam Pemuda Al-Hilmi sekalipun, yang mana menyebut dalam kitab Fiqh Daulah bahawa cara ataupun kaedah kita nak mengubah pemerintahan pada zaman hari ini dia terbahagi pada tiga step. Yang pertama, bila mana di dalam tajuk Taghyirul Munkarat, iaitu Taghyirul Munkarul Akbar, Taghyirul Munkaril Akbar, iaitu mengubah kemungkaran yang besar daripada kita sekarang ni, pas berbanding dengan sebuah negara. Jadi yang pertama yang disebut, iaitu kita guna sistem ketenteraan ataupun sistem polis. Tapi masalah hari ini FRU yang ada, ketenteraan yang ada tidak meraihkan perkara tersebut. Yang tu kita sedia tahu. Kaedah yang kedua melalui kaedah step yang kedua, dia berturut. Dia bukannya terbahagi pada tiga cara, tidak. Step yang kedua, bila mana tak boleh guna polis ataupun tentera untuk membetulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kita, menggunakan kaedah suara dalam parlimen. Suara dalam parlimen tu yang kita tengah buat sekarang, iaitu kita bersuara dalam parlimen, kita masuk dalam pilihan raya dan calon-calon ataupun kita punya wakil-wakil ahli parlimen kita yang masuk dalam parlimen boleh bersuara untuk menolak kemungkaran yang dilakukan lebih besar daripada kita. Sekiranya tak boleh melalui parlimen pun memang tak boleh, memang tipu rupa macam Husni Mubarak, maka jadilah seperti mana Mesir. Rakyat sendiri turun kat jalan. Bagi ana perkara tersebut agak sangat tak sesuai dengan negara kita Malaysia. Mungkin perkara tersebut kita kena fikir panjang lebih jauh daripada sekarang. Sebab apa? Sebab Malaysia masih lagi kita boleh mengundi dengan sah. Walaupun ada pengundi hantu apa semua tu, tapi tak adalah sampai Mesir dia punya calon dia, siapa yang masuk calon tanding, malam esok hilang campur dalam laut ke, bunuh ke apa, mana anda tahu. Jadi nak ceritanya, sebelum kita sampai ke step yang ketiga memang betul, tapi step tu terlalu istijal, terlalu gopoh untuk kita sampai ke tahap tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih perwakilan daripada GRID.
Terima kasih pada dia bangun dia takbir, dia duduk dia takbir. Oh, dia maklumkan gerit musim durian. Jadi terima kasih kepada wakil daripada GRID yang menyatakan penghujahan dalam membahaskan penolakan kepada usul selamatkan negara. Jadi sekarang ni kita ada dua pendapat atau pandangan. Jadi saya kira suka untuk saya setelah untuk membuka undian, boleh ya? Baik, sekarang ini siapa yang saya minta bangun ya. Bangun. Siapa yang pertama, mana-mana perwakilan yang bersetuju usul ini diterima, sila bangun. Siapa-siapa yang bersetuju usul ini diterima, dimohon bangun. Bentara kira. Esko pun boleh bangun. Esko boleh bangun ya. Nanti dia. Nanti. Ini menolak. Ini tak apa, ini dulu. Yang ni menerima ya. Menerima. Menolak itu menolak dengan pindaan. Baik. Okey, untuk duduk semula. Sorry ya. Baik, yang kita ada 3 ya. Minta maaf. 3. Yang pertama menolak usul ini. Yang kedua menerima usul ini. Dan yang ketiga, menerima usul ini dengan pindaan. Jadi setiap orang cuma boleh bangun sekali saja. Yang pertama, yang menerima usul ini diterima. Sila bangun. Diterima. Menerima usul ini. Gitu. Bentara berapa? $15. Berapa Ustaz? Berapa? Maknanya terlalu sikit sehingga tak boleh nak kira. Yang kedua, menolak usul ini. Mereka yang menerima untuk menolak usul ini, sila bangun. Tolong kira belah sana tu. Pahang tolong kira. Sila bangun yang menolak usul ini. Tidak menerima usul ini. Sila bangun. Tolong kira. Sementara itu, BIOS WXV 9654. Sila alih BIOS WXV. Ya, Ulu Selangor kita dah undi dah. Mohon. Okey, buka mic. Sekejap. Minta penjelasan apa? Tak faham ni. Mikrofon. Ya. Okey, terima kasih kepada pengurusi. Sila. Ulu Selangor, sila. Kita tak faham apa ni berkenaan dengan tolak dengan pindaan. Jadi pindaan atas apa? Baik. Yang pertama tadi, macam wakil sedang cakap tadi, pindaan memerlukan kepada pindaan yang besar.
Jadi benda tu tak boleh nak buat masa ni. Okey. Okey. Serdang tolong berikan bentuk pindaan. Sebab Serdang tadi mencadangkan pindaan. Jadi Hulu Terengganu meminta penjelasan pindaan yang macam mana. Cubaan. Baik. Terima kasih Hulu Terengganu, perwakilan Hulu Terengganu. Concern yang sangat baik. Posisi tetap, terima kasih juga beri ruang untuk penjelasan. Baik. Bila kita tengok amati betul-betul pada retorika yang keluar daripada usul ini, saya sebut retorika, minta maaf walaupun dia agak sensitif. Cumanya kita kena faham retorika yang timbul ini adalah daripada sudut ilmu politik kita sendiri, di mana bukan kita tidak mahu untuk concern tentang isu-isu semasa yang melibatkan keselamatan negara. Tahniah juga kepada saudara daripada Bendahari atas usul yang sangat baik. Cumanya ingat, usul yang kita bawa ini kita nak biar jadi. Bukan tak jadi, sebab kita tengok status quo yang ada kat sini nampak sangat general, sangat general. Malah ia boleh menyebabkan credibility pemuda Dewan Pemuda itu sendiri tercalar jika ianya tak dapat satu keputusan solid. Okey? Bukan maknanya kita tak nak selamatkan negara, cumanya ia melibatkan credibility pemuda sendiri, okay? Di peringkat Malaysia. Kita nak menang isu, tapi bukan menang isu atas dasar populariti dan juga retorika. Itu penting, pertama. Yang kedua, perasan tak tuan-tuan, para perwakilan, Tok Guru pernah sebut bahawasanya kita biar Najib Tun Razak bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Setuju? Dan kita biarkan mandat itu dapat daripada rakyat, di mana proses itu perlu dilibatkan terhadap waktu pilihan raya nanti, pilihan raya 14. So pilihan raya 14 bergantung pada lebih kurang 2 tahun lagi, betul tuan-tuan 2 tahun lagi. So Tok Guru Presiden, bacaan kami di Perak Sedang melihat bahawasanya itu langkah politik, di mana biar kita tengok keberontakan Najib Tun Razak dan juga Tun Mahathir menyebabkan rakyat sendiri nampak tanpa kita bersusah payah. This is all about planning. Kalau kita plan 80%, tenaga yang akan keluar untuk kita propose di usul ini akan mengeluarkan tenaga sekitar 20% saja. Kalau ada perancangan yang solid, 80%. Tuan-tuan, kalau perancangan kita setakat 20%, buka usul, bagi statement general dan kita proceed, percayalah tuan-tuan, gerak tenaga yang akan keluar dalam Dewan Pemuda PAS Malaysia akan melibatkan 80% tenaga kerja. Tuan-tuan nak tenaga kerja 80% ke 20%? Nak kerja senang, efektif ataupun nak kerja susah tapi kita tak tahu resultnya? Tuan-tuan nak yang mana? Okey? Tok Guru Presiden bagi sensitif kata biarkan Najib urus, dan kita mungkin menjangkakan Najib tak boleh urus. Betul? Kita jangkakan Najib tak boleh urus benda ni. Dan kita biar rakyat sendiri dapat mandat. Cumanya usul ini bagi tengkuk kat kepala dalam keadaan UMNO tu ketang-kanting sebab dia terlampau general. Seolah-olah macam usul ni lepas, esok bubar parlimen. Tuan-tuan, itu tindakan yang sangat bahaya daripada sudut politik. Okey? So jadi tuan-tuan, kalau pindaan itu datang daripada saya, datang daripada Sedang, kami pun tak tahu apa retorika sebenarnya usul ini dikeluarkan. Kami tak tahu. Okey. So kalau pindaan tu perlu dibuat di peringkat Sedang, usul ini patutnya datang daripada Sedang, bukan datang daripada Dewan Pemuda PAS Malaysia. Sedang dan Malaysia satu perkataan yang sangat jauh beza. Jadi tuan-tuan, kalau nak pindaan besar-besaran, kita minta Dewan Pemuda PAS Malaysia yang keluarkan, bukan kami. Atau kita tolak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik. Saya memahami maksud Serdang, walaupun Serdang bukan tandingan Malaysia, tapi kalau tak ada Serdang tak ada Malaysia juga. Baik, saya mengikut pahaman saya rasa bayangan yang saya dapat daripada ucapan Wakil Serdang ialah bersetuju dengan usul selamatkan negara. Cumanya bagaimana kaedah untuk kita membawa isu ini supaya tidak nampak terlalu general sangat. Saya merasakan apa yang saya faham, kalau sekiranya usul ini diterima, makna pindaan ini dalam bentuk menyerahkan kepada
kebijaksanaan pimpinan yang akan datang bagaimana untuk membawa isu ini. Betul tak? Betul tak sedang? Maksudnya begitu. Sila. Dan maksudnya betul ya. Jadi itu maksudnya usul ini diterima, tu cuma bagaimana mekanismenya pimpinan pemuda PAS yang akan datang kena bincang. Dalam bentuk mana untuk dikemukakan. Kalau usul ini diterima dengan pindaan. Pindaannya tadi bukan usul asalnya meminta supaya dibubarkan parlimen, diadakan pilihan raya dan Najib mesti turun, itu usulnya. Tetapi Serdang tadi memberikan penjelasan bahawa dia bagi kedua option. Yang pertama tolak, yang kedua menerima dengan pindaan. Jadi yang dimaksudkan di pindaan itu mekanismenya. Bagaimana untuk membawa usul ini, itu akan diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan pemuda yang akan datang. Boleh terima Serdang? Tak betul. Tolong bagi cadangan pindaannya macam mana. Bukan nak minta cadangan. Mana? Lah. Tajuk ni baik. Tapi ayat usul ni tak baik. Bukan tak baik lah. Tidak cukup bagus. Jadi secara asalnya kalau kita nak terima tajuk usul ni boleh. Usul selamatkan Malaysia. Tapi kalau kita nak terima ayat yang kata pada hari ini mengusulkan bahawa diserahkan kembali ini tak boleh diterima. Itu kesimpulannya. So terpulang. Jadi macam mana? Dah semua kan? Bukan nak decide lah, antum lah decide kan. Kalau nak decide dia minta mana dia. Allahuakbar. Okey. Jadi minta pembawa usul untuk nak jangan lama sangat Ustaz. Assalamualaikum, terima kasih pada pengerusi tetap. Ana nak explain sikit je. Mungkin ada salah faham di sini dengan isu yang begitu banyak sekarang dalam negara. Memang dari segi politiknya kita biar Najib tu kekal sebab orang dah menyampah kat dia. Tapi kalau kita terus membiarkan dia memimpin negara dalam keadaan sekarang, macam-macam lagi kezaliman yang akan dibuat kepada rakyat. Yang itu yang kita kena faham. Sementara kita nak menunggu tu, berapa banyak lagi wang negara, harta negara akan dikeluarkan daripada ataupun dijahanamkan oleh suami isteri dua ni. Yang ini yang kita kena faham. Tak apalah soal politik, tapi kepentingan rakyat kita kena jaga. Jangan sekadar kita nak jaga kepentingan politik kita saja. Kepentingan rakyat kita kena jaga. Sebab sekarang seluruh dunia, rakyat seluruh negara sekarang melihat apa yang kita nak perjuangkan untuk mereka. Kita terlampau tertumpu masalah dalaman tanpa fikir langsung masalah rakyat pada hari ini. Kena sedar sikit perkara ini. Banyak isu yang sekarang ni UMNO tu kita tengah embuh je lagi. Kita nak tumbangkan mereka. Yang kenyit mata lagi pasal apa? Dari ini minta maaf yang muktamirin sekalian. Saya kena ambil peluang ini untuk bercakap. Isu negara, isu kebajikan rakyat kita kena ambil tahu. Sebagai orang Islam kita kena ingat, kalau kita rasa mad'u kita tak betul, kita perbetulkan. Bukan kita musuhi mereka. Dan ini salah satu cabang dakwah yang boleh kita buat, membela nasihat rakyat yang pada hari ini kita lihat kezaliman yang dibuat oleh Najib dan juga kuncu-kuncunya tidak boleh dimaafkan lagi. Soalnya macam ini, senang anda sebutkan di sini, sama ada tuan-tuan nak mendesak atau tidak terpulang pada perwakilan dan kami menerima. Sama ada nak meneruskan untuk mendesak perbuatan atau tidak, itu terpulang kepada perwakilan semua. Kalau perwakilan membantah, mana kami kena walak dan setuju dengan keputusan perwakilan. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dungun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tetap, saudara KP dan sahabat-sahabat sekalian. Dengung bangun untuk menolak
dengan ini, bukannya kita tak bersetuju dengan isu yang besar ni. Kita semua tahu, semua rakyat bersetuju dengan masalah satu One Malaysian Development ni, One MDB. Jadi masalah usul tu yang saya Dungun petikaikan. Apa mekanisme yang kita nak buat untuk kita mendesak pembubaran parlimen tu? Itu saja. Sekarang ni keputusan kita, sama ada kita terima atau kita tolak. Kalau kita nak ubah secara besaran, kita akan jadi satu usul yang lain. Dan ini perlu dibentangkan pula usul itu. Itu sahaja isunya. Wallahu a'lam. Terima kasih Dungun. Tebrau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengurusi tetap dan Barisan Esko Pemuda PAS Malaysia. Samsud bin Bakri, Tebrau. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ucapan untuk guru ni Aziz apabila mencapai kemenangan, bila kita duduk suka sangat ataupun apabila kita duduk marah sangat, kita istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Isu FGV, isu YMDB, isu GST adalah isu rakyat. Kita nak bincang panjang sangat. Isu ni semua orang marah, orang UMNO pun marah. Tiba-tiba kita nak balas atas asas perkataan sahaja. Kita bimbang, kita tentang, kita tolak atas kerana hati yang tak berapa suka. Jangan sampai jadi macam tu. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Dan kenyataan ini tuan-tuan, apa salah kita terima perkataan di atas, pindaannya peringkat bawah diserah kembali mandat kepada rakyat ni hingga akhir ayat ini kita tolak, kita serah kepada pembinaan Pemuda PAS Pusat, apa cara sekalipun mesti tentang GST yang menyusahkan rakyat ni tuan-tuan. Kita tentang FGV yang mendesak peneroga beda tuan-tuan. Kita tolak YMDB yang menghakis harta rakyat tuan-tuan. Susah ke tuan-tuan? Kita main sentimen tuan-tuan. Bendanya sikit je. Kita terima kenyataan di atas. Kita tolak yang bawah ini. Kita serah kepada kepimpinan yang baru akan datang. Siapa pun KP, siapa pun yang akan mewakili kita di peringkat Pemuda PAS Malaysia. Setuju tak tuan-tuan? Serahkan kebijaksanaan kepada mereka. Bincang, dan kita yakin mereka bukan pembela UMNO. Mereka juga akan tolak yang akan menyusahkan rakyat ini tuan-tuan. Kita yang banyak main sentimen ni tuan-tuan. Redakan sikit keadaan. Kembali kepada asas, membela rakyat dan memperjuangkan agama Allah. Takbir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maksud saya terima yang betul. Terima pindaan yang bawah tolak, terserah kepada pemuda yang baru nanti. Minta. Kita dengar pandangan daripada Ustaz Esko dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi tetap dan pimpinan dan semua perwakilan. Usul ini sebenarnya baik untuk kita mengutuk tindakan kerajaan yang bail out 1MDB yang menggunakan tabung haji. Cuma isunya ialah bagaimana tindakan yang kita nak ambil kepada isu 1MDB ni. Jadi saya mewakili Pemuda PAS Malaysia nak menyokong sahabat saya yang membentangkan usul tadi, cadangan pindaannya. Sebab tadi poin ialah cadangan pindaan, apa bentuk pindaan itu. Ini yang kita nak bincang hari ini. Apakah bentuk pindaan itu? Jadi pindaan yang dicadangkan itu ialah kita bersetuju dengan usul ini, dan muktamar pada hari ini mengusulkan supaya yang pertama, muktamar mendesak supaya plan pemulihan 1MDB dibentang dalam parlimen, bukan sekali dibentang dalam mesyuarat kabinet sahaja semata-mata. Sebab sehingga sekarang ini belum dibentang dalam parlimen secara jelas apakah plan pemulihan 1MDB ni. Itu cadangan yang pertama tindakan. Cadangan yang kedua tindakannya ialah mendesak pengerusi dan CEO FGV meletakkan jawatan kerana gagal tadbir, gagal urus syarikat secara korporat, dan sebaiknya menyediakan plan transformasi. Ini yang sepatutnya yang dibuat.
ini yang saya cadangkan bagi membantu sahabat saya. Pemuda PAS Malaysia nampak usul ini begitu dan kita perincikan tindakan seperti mana yang sedang sebut tadi. Yang kedua bentang dalam parlimen, dan yang pertama bentang dalam parlimen, yang kedua CEO dan orang yang berkaitan itu letak jawatan kena bertanggungjawab. Saya mohon mencadang Ustaz. Terima kasih. Baik, saya rasa saya dah boleh tutup perbincangan ini. Cuma saya nak simpul begini aja, bahawa kita terima usul ini kerana usul ini adalah usul untuk menyelamatkan negara. Saya juga makna kita bukan menolak isu ini, tapi kita menerima usul ini. Cuma beberapa mekanisme ataupun kaedah untuk kita mengengahkan isu ini, untuk kita menggambarkan keprihatinan kita kepada rakyat yang terbeban dengan segala masalah penyelewengan pengurusan keuangan negara ini, maka disebut oleh Ustaz Afnan tadi beberapa cadangan. Tapi kalau nak sebut cadangan banyak. Jadi saya mencadangkan agar kita serah kepada kepimpinan yang akan datang untuk nak fikir bagaimana untuk kita nak mengenengahkan isu ini dengan cara yang lebih baik dan berkesan, untuk kita mendapat menunjukkan bahawa kita memang prihatin dengan rakyat, dan kita menggariskan beberapa perkara yang boleh sehingga apa yang kita bawa itu diterima oleh kerajaan yang ada. Ya, begitu kan? Okey. Benda yang sama juga macam terbarau sebut tadi ya. Jadi beginilah, siapa yang setuju sila bangun dengan pindaan yang kita sebut tadi. Baik, terima kasih. Jadi usul ini diterima. Jazakumullah khairan katsira. Dan saya juga, mana tu great ke? Baik. Jadi alhamdulillah kita selesai dalam membahaskan usul, dan sebelum kita ke agenda yang seterusnya, alhamdulillah Dewan Pemuda PAS Bakri menyumbangkan RM300, sementara Dewan Pemuda PAS Kawasan Tebrau RM50. Jadi saya masih menunggu sumbangan-sumbangan yang seterusnya. Sekarang kita berpindah kepada usul yang seterusnya, iaitu memilih 20 orang wakil ke Muktamar Tahunan PAS kali yang ke-61 yang bermula besok di Stadium Tertutup Kuala Selangor. Dengan ini saya membuka cadangan dalam memilih 20 orang wakil ke Muktamar Tahunan Pusat kali ke-61.